Okay, tadi cikgu kata nombor berapa tadi? Okay, nombor 4 ni. Okay, kita sama tadi. 4, tidak elok jika kita meninggi suara bila bercakap dengan ibu bapa. Okay, meninggi ni, okay, dia perbuatan yang kita kena letakkan kat belakang. Meninggikan suara. Okay, so jawapan nombor 4 salah. Sepatutnya meninggikan. Ada perkataan meninggikan. Kalau ni, kita meninggi tu seolah-olah awak yang tinggi suara. Awak yang jadi tinggi. Betul, suara tu nama dia, nama awak lah macam tu. So kita kena letak situ meninggikan suara. Okay, seolah-olah itu macam bunyi dia lah. Okay, nombor 4. So jawapan dia, tadi macam cikgu ajar tadi, nombor 2 dah salah kan? Jadi kita potong semua nombor 2. Okay, so automatically jawapan nombor 1, A adalah jawapan dia. Sebab semua, B dengan C tadi kan ada 2. Okay, so tadi kita tengok tadi nombor 4, meninggi ni sepatutnya meninggikan suara. Maksudnya kita meninggikan perbuatan. Meninggikan suara bila bercakap dengan ibu bapa. So nombor 4 salah. Okay, so jawapan dia A. Okay, penting kenapa awak kena potong ni supaya jimat masa tau. Sebenarnya kalau kita tengok yang ni, dia boleh melambatkan masa awak. Kan awak akan baca balik-balik, betul ke tak? Salah ke tak? Macam tu. Nanti awak akan lupa. Nombor 1 tadi salah. Bila dah pergi nombor 2, tadi awak akan pergi balik. Nombor 1 tadi betul ke tak? Macam tu. Okay, so cikgu ajar tadi, kalau salah je, orang rasa salah, potong dah jawapan dia. So tak payah tengok dah jawapan yang tu. Senang dan mudah untuk awak cepat jawab. Okay, so kita tengok soalan nombor 3 pula. Okay, so nombor 3. Majlis perkahwinan anak perempuannya melangsung dengan meriah sekali. Melangsung. Okay, jawapan nombor 1 betul ataupun tidak? Boleh tak perkataan melangsung? Okay, macam ni ya. Majlis perkahwinan anak perempuannya melangsung. Patutnya apa? Melangsung ni salah. Kita gantikan dengan apa? Langsung, okay. Dia ada imbuhan, Vanessa. Apa imbuhan yang sesuai? Betul lah tu, langsung tu betul. Tapi imbuhan dia apa yang sesuai? Ni kan kalau melangsung tu maksud dia, majlis tu dia buat sendiri macam tu. Majlis tu sendiri. Means that the event dia bergerak sendiri macam tu. Itu maksud dia melangsung. Okay, seolah kat majlis perkahwinan anak perempuannya melangsung. Okay, maksud dia majlis tu dia bergerak sendiri. Dia yang buat. Okay, tapi sebenarnya kita yang arrange the event, right? Okay, so this one kita kena letak, betul. Imbuhan dia berlangsung. Okay, majlis perkahwinan anak perempuannya berlangsung. Means kita yang dah buat benda tu. So berlangsung dengan meriah sekali. So nombor 1 dah salah, potong nombor 1. Unfortunately nombor C je. Okay. Okay. So kita tengok nombor 2 pula. Puan Nadia menyapukan ubat pada muka anaknya yang terkena percikan minyak panas. Betul tak perkataan? Menyapukan. Dia menyapukan muka anak dia, ubat. Percikan minyak panas. Percikan means you ambil air, you splash. Percikan tu macam splash. Percikan minyak. Means bila kan minyak meletup, dia akan splash kan, dia akan terpercik macam tu. Maksud dia percikan tu dia keluar air macam tu lah. Percikan means splash. Okay, so nombor 2 betul ke tak? Menyapu tu maksud dia kita ambil ubat, kita sapukan. Ataupun perbuatan yang kita gunakan broom, penyapu kan. So sini menyapukan betul. Maksud dia ambil ubat, dia menyapukan. Okay, so nombor 2 adalah jawapan dia betul. Okay, jawapan dia betul nombor 2. Betul. Okay, betul. Sebab menyapu tu dia perbuatan dia ambil ubat, dia sapu. Okay, macam tu. Okay, nombor 3. Projek pembangunan di kawasan-kawasan tersebut dijangka menelan perbelanjaan yang agak besar. Okay, betul tak jawapan ayat ni? Okay, projek di pembangunan kawasan-kawasan tersebut. Okay. Kawasan memanglah menunjukkan banyak besar. Tapi kat sini kan, kawasan tu kita tak tahu kawasan apa. Adakah kawasan perumahan, kawasan pembangunan, kawasan hutan. Jadi, kita memang kita kena gunakan kawasan-kawasan. Because kawasan tu kita tak tahu kawasan apa, kategori apa. That's why kita kena letakkan kawasan-kawasan yang banyak. Sebab kawasan banyak. Macam tadi cikgu kata. Kawasan perumahan, kawasan hutan, kawasan taman, macam tu. Okay, so that's why sini
projek pembangunan di kawasan-kawasan tersebut. So ni betul. Yes. Bukan many building. Kawasan means area. Macam rumah kita kan. We have housing area. And then kita ada taman, kita ada dewan. So means that di kawasan-kawasan tersebut, they have a few area macam tu. Okay. So that's why nombor 3 betul. Okay. Nombor 3 betul. Yes. Because here dia kata projek pembangunan. Pembangunan bigger. Maksudnya luas, meluas. Projek pembangunan is like you build a building ataupun something yang besar, satu kawasan. So that's why we have to say kawasan-kawasan. Okay. So nombor 4 pula kita tengok. Okay. Nombor 4, okay. Kempen membaca itu mendapat sokongan padu daripada ibu bapa dan murid-murid. Ya, betul. Sokongan padu. Padu means sangat menggalakkan. You know, padu means semua orang setuju yang kempen tersebut adalah berkesan, adalah baik macam tu. So nombor 4 pun betul. So jawapan dia adalah D. Okay, jawapan dia adalah D, ya betul. Yes, correct. So 2, 3, 4. Okay, yang lain boleh? Ya. Okay, so kita tengok soalan seterusnya, nombor 4 pula. Okay, nombor 4. Okay. Farhana bercadang untuk menghadiahkan sebuah novel kepada kawan baiknya yang akan menyambut hari lahir minggu depan. Farhana bercadang untuk menghadiahkan sebuah novel kepada kawan baiknya yang akan menyambut hari lahir minggu depan. Okay, ya betul. Tak ada kesalahan kat sini. Semua betul. Dia kata menghadiahkan means dia giving orang tu hadiah. Okay, lepas tu menyambut hari lahir means birthday. Okay, betul. Minggu depan. Betul lah, minggu tu yang depan. Maksud dia next week macam tu. Okay, so nombor 1 adalah betul. Okay, so macam tadi cikgu ajar juga, yang tak ada nombor 1 kita cancel. Okay. Sorry, yang tak ada. Okay, tak ada. So B salah, jangan jawab B dah. Kemudian nombor D pun jangan jawab dah. Okay, because dia tak ada nombor 1. Okay, so kita tengok 1 dan 2. Okay, 2 pun betul. Kita tengok kenapa 2 betul. Perpaduan merupakan elemen terpenting untuk menyatukan rakyat yang berbilang kaum di negara ini. So betul lah, elemen. Elements mean things, something ataupun kategori. Okay, elemen terpenting. So perpaduan adalah one of the factor that giving our country dapat bergabung satu rakyat, macam tu, menyatukan satu rakyat. Okay, berbilang kaum. So betul lah nombor 2. Okay, nombor 3, keputusan itu dibuat daripada keputusan itu dibuat berdasarkan, tengok nombor 3 sebab nombor A dengan C sama 1, 2. So kita tengok penentu dia 3, adakah dia betul ataupun tidak. So 3, keputusan itu dibuat berdasarkan. Okay, ya. Keputusan itu dibuat berdasarkan pandangan semua ahli lembaga pengarah yang menghadiri mesyuarat itu. Okay, so nombor 4. Okay, nombor 3, keputusan itu dibuat berdasarkan pandangan semua ahli lembaga pengarah untuk yang menghadiri mesyuarat itu. Okay, ini pun tak ada kesalahan sebab keputusan itu dibuat berdasarkan pandangan. Means what they say. Contohlah dia sebulat suara. Tahu sebulat suara? Contoh you ada kawan-kawan you kan, and then you say that okay, this question jawapan dia A, and then dia kawan you kata, oh ya, I think A juga. Yang lain pun ya A. So that one means pandangan semua tu. Pandangan means apa yang kita suarakan, apa yang you giving ideas macam tu. Okay, itu pandangan. Yang menghadiri means they attend that meeting, mesyuarat. Okay, so betul lah nombor 3, tak ada kesalahan. Okay, so jawapan dia nombor 4 adalah C. Alright, boleh yang lain? Nombor 4 jawapan dia C. Okay, nombor C. Alright, so boleh faham? Yang ni cikgu memang tahu dia memang susah sedikit lah. Sebab untuk orang yang fail dalam pemahaman bahasa, so ini latihan ni sangat susah. Tapi kalau you buat selalu these exercises macam ni, guarantee you boleh jawab.
Okay, macam juga kita belajar BI kan, kita punya grammar is tunggang langgang, correct? Tapi you buat selalu dengar, you tengok television ataupun you belajar, you buat exercises, mesti you tahu that words is wrong, correct? So that itu pun sama juga BM. You banyakkan membaca, so you boleh maju ke depan lah dan boleh dapat A. Okay, jangan risau. Bahasa is senang because bahasa just apa yang kita cakap saja. Cuma faham ataupun tidak saja. Okay, so kita tengok pula yang ni. Okay, dulu kan kalau awak tengok format awak, dia akan bagi satu gambar, betul tak? Dia akan bagi gambar, so dia suruh awak teka apa peribahasa dia. Okay, now, okay, soalan dia macam ni pula. Means, dia bagi you situation, satu ayat, and you have to samakan dengan satu peribahasa yang sesuai untuk situasi tersebut ataupun ayat tersebut. Okay, itu maksud dia. So, kita tengok dulu. Pada mulanya, kehidupan Puan Rina sekeluarga agak susah selepas kematian suaminya. Kini, kehidupan mereka bertambah baik apabila mereka mendapat bantuan daripada Lembaga Zakat Selangor. Okay, so sekarang ni awak kena faham situasi dia. Dulu, mereka susah, tiada duit. Tapi selepas tu, Lembaga Zakat Selangor, one organisation, they help this family to have money ataupun dapat duit ataupun dapat belanja. Yes, dapat belanja lah. Okay, so sekarang ni means dulu dia susah, now dia senang. So, you rasa mana satu peribahasa yang sesuai? Okay, cikgu tahu korang ada banyak yang peribahasa tak tahu kan? Okay, macam ni. Cikgu explain satu-satu lah. Cikgu cari mana cikgu letak tadi. Okay. Okay. This one ibarat beban sudah ke tepi maksud dia. Okay, tulis supaya awak faham apa maksud dia. Okay, ibarat sudah ke tepi, tulis sini lah. Ibarat sudah ke tepi maksud dia. Wah, awak buat, awak cari sendiri ke Vanessa? Jawapan awak macam betul je. Salah sudah. Bukan sudah, masalah hampir. Okay, ni A maksud dia A. Baik, Bini Trashun. Okay, kita tengok pula B. B maksud dia ibarat, dia punya peribahasa ibarat burung, mata terlepas, badan terkurung. Okay, ini kan situasi dia macam ni. You tengok tak burung yang kita kurung dalam sangkar, dalam cage? You see dia punya mata dia boleh nampak luar. Wah, burung yang lain semua boleh terbang. Tapi badan dia terkurung. Oh, okay. Okay. So, macam ni situasi dia. B tu maksud dia, okay, mata terlepas maksud dia boleh tengok pemandangan. Tapi mata dia je. Maksud dia pemandangan dia je. Cuma badan dia terkurung. Okay. So, this one maksud dia, cikgu tak tahu mana cikgu letak. Okay. Maksud dia tiada kebebasan. Okay, B maksud dia tiada kebebasan. Okay, badan dia terkurung tapi dia boleh tengok. Macam you lah sekarang ni PKP. Mata, ibarat you mata terlepas, badan terkurung. Macam PKP ni lah. Kan, you boleh tengok TV, you nampak wah orang tu pergi makan dekat kedai ni. Wah, orang tu pergi melancong ke Eropah. Tapi you terkurung dekat dalam rumah. So macam tu lah maksud dia. Okay, maksud tadi tiada kemerdekaan. Okay. Okay, kita tengok pula C. Laksana buah bemban masak jatuh ke lumpur. Buah bemban ni apa? Sekejap, cikgu cari. Buah bemban bukan buah.
Siapa tahu peribahasa ni? Masak jaga kelumpur. Oh. Okey, macam ni. Buah benban tu, cikgu tak pasti apa buah benban, tapi maksud dia buah ni sudah masak. Bila dia masak, dia terus dia jatuh kat lumpur. Maksud dia tak nak kena makan oleh orang lain. Dia nak biar je dia tak kena makan. Macam tu lah. Maksud dia hilangkan diri dia tanpa ada orang ambil dia. Okay, so peribahasa kat sini maksud dia menghilangkan diri. Okay, C maksud dia menghilangkan diri. Awak boleh tulis maksud dia tau, supaya nanti bila awak buat karangan boleh gunakan peribahasa-peribahasa ni lah. Lagi tambah markah dekat karangan. Okay. Oh, masa dah habis. Tak ada siapa boleh ingatkan cikgu. Okay, tak apa. Cikgu habiskan ni lepas tu kita habis. Nombor 1. Menghilangkan diri. Okay, C menghilangkan diri. Sorry, cikgu tak perasan masa. Okay, sikit lagi ya. Ibarat rumput yang sudah kering ditimpa hujan segar kembali. Okay, so ni maksud dia pula okay. Maksud dia orang yang sengsara yang tiba-tiba mendapat pertolongan. Macam tu. Okay. Orang yang sengsara tiba-tiba mendapat pertolongan. Okay, so cikgu dah bagi maksud. Mana satu yang sama situasi dia? Peribahasa yang sesuai dengan ayat tersebut. Okay, yang lain? Cepat sebelum cikgu habiskan. Ni last. Yang lain? Jawapan dia pandai pun Vinitraj, walaupun dia tak fokus. Alah, Vinitraj fokus. Okay, jawapan dia adalah D. Tadi sebab sini, dia sengsara kan? Dia sengsara tu maksud dia apa tau? Susah. Dia susah. Ya, D. Tengok ah. Tadi bukan masalah dia selesai. Dia tak selesaikan masalah. Means dia dapat pertolongan daripada orang lain. Dia tadi susah, nampak tak? Sengsara tu kan Vanessa, maksud dia susah. Okay, nampak tak? Dia susah sini. Keluarga dia susah selepas kematian suami dia. Tapi tiba-tiba lembaga zakat Selangor ni bantu dia. So dia mendapat pertolongan. Tiba-tiba mendapat pertolongan daripada orang lain. So jawapan yang tepat adalah D. Bukan masalah dia hampir selesai. Ni dah selesai dah. Hampir selesai mean dia tak solve lagi. Dia punya masalah. Dia still ongoing. Itu maksud dia. Masalah hampir selesai. Okay. So jawapan nombor 1 adalah D. Boleh faham? Okay. Okay, dah salin ni? Okay, pandai pun Vinitraj. Okay, so kita sambung ni minggu depan. Okay, minggu depan. So, awak punya tuition kan? Minggu depan sampai hari Jumaat lagi ya? Ada? Okay. Lepas tu baru cuti Hari Raya. Okay, so itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Okay, bye.